Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ilyas bin Ismail, pendakwah bebas untuk menyampaikan ceramah Nuzulul Quran pada malam ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadap Duli yang tamat mulia Tuanku Raja Muda Kedah, wakil kepada ke bawah Duli yang maha mulia Tuanku Sultan Kedah Darul Aman. Ampun Tuanku, beribu ampun, sembah patik mohon diampun, patik dengan penuh hormat dan takzimnya. Menghadap merapat sembah memohon limpah perkenan Duli yang teramat mulia Tuanku bagi patik menyampaikan ceramah khas bersempena sambutan Nuzul Al-Quran peringkat negeri Kedah Darul Aman tahun 1445 Hijriah bersamaan 2024 Masihi pada malam ini. Ampun Tuanku. Yang bahagia datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, dapatlah sama-sama kita pada malam ini dengan izin Allah memasuki pada malam yang ke-17 di bulan Ramadan Al-Mubarak. Ramadan sudah masuk malam 17. Semoga kita akan naik kelas. Lapak dan dahaga harap membekah. Di akhirat nanti mendapat balas. 17 Ramadan nuzulnya Quran, pusaka abadi umat pilihan. Takkan berubah sepanjang zaman, tak lekang di panah, tak lapuk di hujan. Bagi kita orang Islam, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dikurniakan kitab suci Al-Quranul Karim. Kerana dalam dunia ini kurang lebih agama di seluruh dunia ada lebih kurang 9,000 agama. Dan setiap agama ada kitab-kitab sucinya yang tersendiri. Orang Yahudi ada Taurat. Orang Hindu ada Veda. Orang Buddha ada Tripitaka. Orang Majusi pengikut Zoroaster ada Zen Avesta. Orang-orang kebatinan ada Serat Centani, Hidayat Jati, Dermo Gandul. Orang Nasrani ada kitab Injil. Dan kita orang Islam, kita ada Al-Quranul Karim. Sebab itu kalau Quran ini dikaji, difahami, dihayati, hinggalah hari kiamat nanti, pengajarannya takkan pernah berkesudahan. Ada seorang tokoh ilmuwan, Dr. Tariq As-Suwaidan, dalam kajian beliau menyebutkan, keindahan Al-Quran yang begitu banyak sekali kalau nak dibincangkan, sangat menarik perhatian kita bagi orang-orang yang suka dengan nombor-nombor, orang yang sukakan kiraan-kiraan tertentu, boleh terpikat hati dia dengan apa yang sedia ada dalam Al-Quran. Kata Dr. Tariq As-Suwaidan, dalam Quran, kalimah dunia disebut sebanyak 115 kali, akhirat pun disebut 115 kali. Malaikat disebut 88 kali, syaitan pun disebut 88 kali. Faedah, untung disebut 50 kali, rugi pun disebut 50 kali. Susah, sabar 114 kali, lelaki 24 kali, perempuan pun 24 kali, iblis 11 kali, mohon perlindungan dari kejahatan iblis itu juga 11 kali dan banyak lagi. Ini baru cuplikan sedikit daripada keindahan yang terkandung dalam mukjizat Al-Quran. Cuma pada malam ini izinkan saya untuk nak membincangkan satu juzuk daripada keindahan yang ada pada Al-Quran itu, iaitulah Al-Quran sebagai syifa atau Al-Quran sebagai penawar. Tuanku, dulu patik masa mengaji Matak Mahmud, kami ada satu lagu nasyid. Yang mana lagu tu terngiang-ngiang sampai ke hari ini, selain pada Ya Mak Hadan lah. Iaitu lagu dia, penawar hati, ingatkan Allah, bacalah Al-Quran, ingatkan mati. Saya rasa mungkin ada yang nak minta ulang balik. Boleh saya ulang lagi sekali lah, atas permintaan. Penawar hati, ingatkan Allah, bacalah Al-Quran, ingatkan mati. Alhamdulillah, lagu tu telah patik bawa tuanku dalam pertandingan nasyid. Alhamdulillah kalah.
Ya. Jadi petik bawa lah dalam ceramah ni, harap tuanku sukalah lagu tu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam Quran Allah menyebutkan kalimah syifa atau penawar itu banyak sungguh dalam Quran. Antaranya kalimah yang ataupun ayat biasa kita dengar, Allah Ta'ala sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Quran berperingkat, beransur-ansur ayat suci untuk menjadi penawar, menjadi syifa dan rahmat pada orang-orang beriman. Surah Isra ayat 82. Kata Imam Al-Baydawi rahimahullah, ayat ini menunjukkan Quran bukan sekadar menjadi hidayah petunjuk, ianya juga sebagai suatu penawar bagi pelbagai masalah penyakit. Kalau tengok dalam Quran, kalimah syifa diulang sebanyak 6 kali. Surah Yunus ayat 57, Surah An-Nahlu ayat 69, Surah Asy-Syu'ara ayat 80, Surah At-Taubah ayat 18, Surah Isra ayat 82, Surah Fussilat ayat 44. 6 kali disebut dalam Quran. Artinya sangat-sangat hebat Quran ini dari sudut penawar. Cuma mungkin ada orang kadang dia tak berapa nak, dia yakin Quran tu, tapi dia tak berapa yakin Quran sebagai penawar. Maka dia pilih jalan-jalan lain sebagai ubat. Kata para ulama, antara bentuk-bentuk syifa yang ada pada Al-Quran itu ada 2. Pertama, Al-Quran ini dia menjadi syifa ataupun penawar bagi jasmani ataupun fizikal seseorang. Maknanya sama ada orang tu ada masalah sakit badan, tak boleh tidur malam ke apa, boleh dengan Quran sendiri jadi syifa dan penawar. Ada orang kadang dia susah nak lena malam, ada orang dia kata bukan dia susah nak lena, dia kena tindih. Dia tidur tu dia rasa macam kena tindih, kena hempak dengan makhluk apa, tak tahu, dia kata kena tindih. Kita cadang kat dia baca lah ayat kursi. Dia kata baca dah Ustaz. Tanya dia baca di mulut ke lintas dalam hati? Dua-dua, hati baca, mulut baca. Tapi kuih lama, kuih duk berat, dia kata. Tak jadi Ustaz. Syifa lah. Patut apa jin syaitan lari bila baca ayat kursi. Rupanya laki dia yang tindih. Jadi kalau laki dia tak jadilah ayat kursi, dia kena bagi kursi. Baik itu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu pernah berlaku peristiwa di mana ada sahabat Nabi bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, yang mana beliau ini pernah menjampi, dia pernah meruqyah akan seorang ketua kampung yang disengat dengan binatang bisa. Wallahu alam, kalau jengking ke ular, wallahu alam, tapi kena sengat. Maka Abu Sa'id Al-Khudri pun membacalah surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali. 7 kali dia baca, dia ulang, dia baca. Dengan izin Allah, sakit akibat sengatan yang kena pada ketua kampung tu sembuh, elok, lega. Maka bila elok macam tu semua, dia ringkaskan cerita, panjang dia 13 episod noh, kita ringkas lah. Jadi bila sahabat ini Abu Sa'id Al-Khudri dia mai jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia sendiri bagi tahu, dia kata, ya Rasulullah, wallahi ma raqaitu illa bi Fatihatil Kitab. Dia kata, ya Rasul, demi Allah, aku telah pun menjampi orang itu, membacakan orang yang kena sengat itu dengan surah Al-Fatihah. Maka Nabi SAW pun fatabassama, Nabi pun tersenyum, faqala, dan Nabi pun bersabda, wa ma adraka annaha ruqyah, mana ente tahu itu Fatihah boleh jadi jampi? Mana ente tahu? Ini mana ente tahu ni maknanya bukanlah Nabi marah, macam satu message daripada Nabi bahawa betul lah tu, maknanya Fatihah itu yang hang buat tadi tu betul. Saya seronok balik main ceramah kat belah utara ni, tak payah pedo, no? Kan, jadi cakap tu macam orang kampung kita,
Cuma saya pun habis kontrol dah ni. Takut tubik nak kelek kapung dah makan lemu lagi. Orang sik dah. Tu risau tu ni habis kontrol lah ni. Jadi rupanya surah Al-Fatihah boleh jadi jampi. Boleh jadi jampi. Jadi saya ingat tuan-tuan yang duduk depan-depan saya ni pun janggut lebat-lebat semua ni. No, dahi bertanda, dahi bertinta ni boleh. Kok lah ada orang kampung apa, kok jiran kata apa, tak ni. Haji, minta sikit baca sikit anak saya ni malas pergi sekolah, dia malas mai yang bangkit tidur payah sok pun pukul 7 baru bangun mah. Minta baca sikit boleh apa? Kita pun janganlah awal. Tak, saya bukan ustaz, bukan tu, bukan kita orang alim betul-betul. Kalau dapat dipenuhi hajat, buat pi ha. Buat apa ustaz, kita bukan tahu nak baca apa. Lah ni kita belajar malam ni. Baca pi surah Al-Fatihah 7 kali. Boleh ha? Bacalah 7 kali surah Fatihah. Cuma itulah orang kata ukur baju di badan sendiri. Kalau kita ni potongan-potongan orang jaga semayang, jaga ibadat, eloklah. Kalau jenis subuh pukul 8 pagi, saya takut orang hak minta tu pun menyesal. Kan? Buat api tuan-tuan surah Fatihah 7 kali kan? Baca bismillahirrahmanirrahim. Gaya kena ada. Alhamdulillah. Walab. Nampak bomo sikit kan? Tapi janganlah lupa buka penutup no? Nampak tak apa nak kemas kan? Mengaji tak habis buka lah penutup dulu. Baca 7 kali dengan izin Allah. Yakin tak? Macam doa lah. Doa akan diperkenan selama mana wa antum muqinuna bil ijabah. Selama mana hampa yakin doa itu akan diperkenankan oleh Allah. Ada orang kadang doa dia 50-50. Dia tadah pun tak bang bagi-bagi tak ya bang. Dia buat lagu tu kan. Lena pula tu doa no. Sampai orang ya latih baru sedar. Teruk. Jadi ingat, dia boleh jadi penawar. Itu Quran penawar bagi jasmani ataupun penyakit badan. Yang kedua, Al-Quran juga menjadi syifa kepada rohani ataupun masalah-masalah dalaman. Al-Quran itu sebenar-benar imam. Ianya umpama manikam. Rajin membaca akan terakam dalam jiwa yang paling dalam. Al-Quran kitab yang paling benar. Jadikan ia pautan tegar. Akhirat nanti akan bersinar bagai malam menjelang fajar. Kata para ulama, selain daripada ubat atau syifa kepada masalah jasmani, masalah rohani pun dengan izin Allah, Al-Quran boleh menyembuhkan. Saya kira mungkin semua yang ada dalam rumah Allah ini sedia maklumlah dengan situasi semasa lah ni. Macam-macam jenis penyakit-penyakit, maksud saya penyakit jiwa. Penyakit jiwa. Macam-macam manusia pada hari ini. Ada penyakit yang disebut dengan bipolar disorder, gangguan mood yang drastik, major depressive disorder, kemurungan, anxiety, keresahan, burnout, letih upaya, suicide, bercita-cita nak mati, kalau boleh lala nak mati juga, dan macam-macam lagi. Tu tak termasuk lagi ada orang diserang panic attack, general anxiety disorder, macam-macam istilah. Dan kita di Malaysia ni pun bukannya sikit. Orang yang mengalami masalah jiwa ini kurang lebih ada 7 juta orang rakyat Malaysia, dan tak terkecuali orang Kedah pun termasuk juga. Cuma tak mau sebutlah berapa jumlah ada. 7 juta secara keseluruhan rakyat Malaysia yang ada masalah ini. Kebimbangan yang tak berkesudahan. Bimbang, seriau, risau benda tak boleh nak bincang dah ni. Bimbang ceramah nak habis pukul berapa? Nada. Bimbang kalau tu imam baca panjang. Besok nak atau ina kuliah tabayyada jadi ya. Panjang pula malam ni. Contoh. Ataupun dia bimbang raya bila. Pasal sejak kejadian tu, dia dah mula seriau dah. Dulu dia tengok kalender, dia confident. Lah ni tak boleh dah, dia tak boleh dah. Raya ni lusa ke esok ke lusa, dia bimbang dah. Biarlah Jabatan Mufti buat kerja tu, tunggu dah kita ibadat sudah. Dia duduk kalut, bimbang. Ada di kalangan perempuan, kita bagi balance lah no, seimbang lah no. Perempuan pun sama.
Duk bimbang, duk seriau laki dia dengar kata nak pergi Siam. Kan? Dia seriau pula, nak kena pegang pasport lain kali ni. Ataupun dia nampak suami dia smart-smart pakai sampin malam. Abang dah kata dia ceramah malam ni. Kita solat tarawih dengan tuanku, ada moral, ada ceramah. Dia tak percaya tak? Sungguh ke? Sungguh ke? Dia sungguh ke? Ramai perempuan, kecuali orang sini. Tu kena abang tu. Kecuali isteri-isteri sini. Dia bimbang sungguh, laki dia handsome sikit. Dalam biasa di rumah pagoda gajah duduk. Hari ni lain macam dia punya gajah tu. Dia punya pakai segak semacam. Abang jangan duk tengok janda jangan duk tengok. Kita orang laki-laki beriman ni tak berniat nak tengok. Tapi bila dia kerap duk sebut, makbul. Dia mai tu tuan-tuan. Maaf lari tajuk tuan-tuan. Baik, sambung balik. Jadi sebab itu kita dalam hidup, orang-orang bermasalah jiwa banyak. Maka Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, bahawa Quran menjadi penawar bagi masalah jiwa. Apa? Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Ila akhiril ayah. Hei manusia, sesungguhnya telah mai kepada kamu Quran, menjadi nasihat pengajaran dari Tuhanmu dan menjadi penawar bagi penyakit-penyakit dalaman jiwa-jiwamu dan menjadi petunjuk hidayah bagi orang beriman. Sadaqallahul Azim, surah Yunus ayat 57. Allah sebut dengan jelas bahawa dia jadi penawar bagi masalah-masalah jiwa ni. Kita bersimpatilah kalau mungkin dapat ditonton oleh penonton-penonton di luar sana atau luar daripada Kedah. Kita prihatinlah dengan tragedi yang sangat banyak berlaku. Antaranya kes suami isteri yang maut dikelar oleh anak sendiri. Dan tragedi ini berlaku di Pahang. Wallahu alam apa masalah anak tu, dia mengamuk ke apa tak kena. Dia bunuh mak ayah dia kelar sampai mati. Ibu ayahnya sendiri. Dekat Johor Bahru, seorang isteri dan anak yang berusia 2 bulan dibunuh sekaligus, dua-dua sekali oleh suami. Dan sejurus selepas dia bunuh anak beranak tu, isteri dan anak dia yang 2 bulan tu meninggal, dia bawa motor, dia tunggang motor ke Permas Jaya, sebab dia daripada Johor Bahru ke Permas Jaya dalam keadaan tak ada seurat benang pada badan. Ini semua dah masuk dalam surat khabar dah. Dan lebih menyayat hati lagi, orang atau si pembunuh itu, saksi-saksi kata, pagi tadi dia makan di restoran, dia belanja kami makan. Maknanya dia bukan orang yang ada tiba-tiba boleh jadi macam tu. Ni benda kena satu benda kita nak kena fikir tuan-tuan. Bukankah Quran itu telah lama menghidangkan kita penawar? Apa salah, apa tak kena? Dekat Terengganu, seorang wanita dipukul oleh suami dengan tukul besi sampai meninggal dunia. Ini semua gara-gara jiwa lah tuan-tuan. Masalah jiwa lah ni. Tak tahu dapat saya apa. Dan minta maaf, yang masalah jiwa ni pun menurut KKM bukanlah orang yang berumur sangat. Ada di kalangan hak muda-muda, segak, handsome, smart. Ada. Itu ada member saya seorang. Dia cerita, geng-geng pegawai-pegawai masjid lah. Dia kadang orang yang masalah jiwa dalaman ni, dia tak nampak sangat. Dia ada masa-masa dia. No? Hari dia tak makan ubat. Hari dia tak bangkit sok. Adalah mungkin lah tu faktor-faktor lah mungkin. Ada sekali tu masa mesyuarat, masa meeting, minta pandangan semua, bagi pandangan. Seorang-seorang bagi pandangan semua. Sampai ada seorang ni, dia duduk sengap daripada tadi. Orang muda lah. Lalah dia pun kata, sengap lah. Bagilah apa-apa idea sikit untuk ni. Masjid kita panas. Musim panas ni, ada tak idea apa-apa? Jimat, maknanya tak pakai duit banyak, tapi sejuk. Apa ni? Macam-macam lah. Kata pasang kipas HVLS, high volume, low speed. Ada kata aircon tambah. Tapi itu semua kos. Lain. Idea. Lepas tu ada seorang tu sengap duk. Ni sengap lah bagi idea sikit. Apa cadangan? Ni masjid bagi sejuk. Dia kata, saya rasa kita bawa masuk pintu kereta. Kita bawa masuk pintu kereta dalam masjid.
Depa leh, sudah budak ni buat dah. Dia buat dah. Pasal apa masuk pintu kereta? Bila panas kita buka tingkap. Oh. Jadi mulai saat tu depa pun dah faham lah dia ni lagu mana. Muka segak, smart, handsome, belum tentu dalaman tu okey. Kena cek dah lah ni. La ilaha illallah, macam-macam tuan-tuan, macam-macam. Ada hak jenis mengamuk tak tentu pasal, tampak tu imam. Bila dia pun penampak tu imam tu, habis-habis orang tanya daripada siapa pergi tampak tu imam berkelakuan macam ni, dia kata ada suara-suara mai duk bisik dia. Macam saya tahu ada setengah orang memang nak buat benda lagu tu tapi tak tersampai hati lah. Pasal panjang sangat tu imam baca, kafi dia baca. Dia nak buh tapi tak boleh. Tu suara juga duk mai. Maka mari kita tengok macam mana panduan orang-orang soleh terdahulu menjadikan Quran itu sebagai penawar jiwa. Siapa antaranya? Ada seorang tokoh tabi'in, Urwah bin Zubair rahimahullah. Urwah bin Zubair ni mungkin tuan-tuan familiar lah namanya. Anak kepada Zubair Al-Awwam dan juga anak kepada Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Satu hari Urwah bin Zubair ni dia berangkat dengan anak dia bernama Hisham nak pergi menghadap Khalifah Walid bin Abdul Malik dekat Damsyik, Dimashq, Syria. Cuma dalam perjalanan tu Urwah dia rasa kaki dia macam sengai-sengai. Macam tuan-tuan duduk ni okey ke? Ada sengai ke? Tak ada no? Tak apa. Nampak duk berlipat kot tu kot ni nampak kan. Jadi dia sengai-sengai. Dia rasanya mula-mula sengai-sengai biasa. Bila sampai depan khalifah, bentang apa yang patut, nasihat, tazkirah semua, khalifah perasan. Dia tengok ulama ini nampak duk kaki macam sakit, nampak duk pegang-pegang. Tuanku tanya, apa masalah Tuan Syekh? Kaki nampak duk urut macam apa? Dia kata ampun tuanku, tak pastilah pasal apa. Tapi adalah rasa benda macam tak kena pada kaki. Tuanku titahkan tabib diraja untuk diagnose, tengok kaki dia apa masalah. Zaman tu lah, tak adalah x-ray tapi ada cara lah. Cek punya cek. Kata tabib, doktor diraja tu kata, kaki Urwah ini atau Syekh Urwah ini, dia telah pun dijangkiti kuman dan boleh membawa maut. Kalau tak mau, maknanya kalau nak selamatkan lebih awal, kakinya kena potong. Kaki kena potong. Tuan-tuan, ini tengok ulama, orang soleh. Ketika benda-benda musibah macam ni mai, dia boleh saja untuk update Facebook, apalah nasib, feeling annoyed, feeling sad. Budak-budak sekarang lah punya bahasa, sedihlah, dunia dah tak ada erti, kelam dunia untukku. Sambut nuzul Quran tiap-tiap tahun, perangai macam tu juga, patut kena berubah. Ini Urwah saat dia dapat tahu lagu tu, dia kata apa? Silakan tuan tabib, kalau kaki kena potong, potonglah. Cuma dia ada cuma boleh tak potong kaki saya di saat saya sedang solat dan sedang saya baca Quran. Waktu tu nak kerat apa nak buat rawatan ke, buatlah. Tapi masa saya semayang, jangan masa duk lah macam ni, jangan. Masa tengah semayang kerat. Boleh ke tuan-tuan? Tak apa nak angguk kan? Kerat kaki siapa nak kan? Allah. Dan memang sungguh, bukanlah tak ada teknologi ubat bius zaman tu. Dia memilih solat itu sebagai bius, Quran yang dia baca itu sebagai bius. Allah, memang sungguh dia semayang. Tengah Urwah bin Zubair ni semayang, di saat itulah kaki dia dipotong. Tanpa ada sebarang jeritan mengaduh sakit, tak ada langsung. Kaki kena kerat ni tuan-tuan. Nak kata Pak Long tapi minta maaf lah no. Tuan-tuan, kaki kena kerat. Khusyuk, asyik dengan Quran. Boleh kata-kata? Kita tengah mayang tarawih nyamuk. Kadang-kadang kita boleh i'rab pula tu, nyamuk tu daripada mana? I'rab pula. Boleh hurai ni nyamuk ni daripada mana? Lepas tu 2 ekor pula. Dia bawa member nampak? Pasal tu imam baca panjang, dia cemui. Tengok ahli jawatan kuasa masjid.
Dia baca seorang-seorang daripada pengurusi sampai ke biro makanan semua. Dia baca semua. Ingat 5 perkara. Oh, punyalah tak khusyuk tuan-tuan. No? Ataupun kadang-kadang kita nak khusyuk tapi orang sebelah pula no, macam-macam rupa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Waladdallin. Kita dalam hati awaklah dia duduk sebelah aku. Macam-macam. Tak khusyuk dah tuan-tuan. Jangan kata kaki kena potong. Time tu rasa potong betul. Macam ni punya orang. Selesai saja dia solat, dia baru sedar kaki dia dah selesai dipotong. Asyik dengan Quran. Asyik. Allah. Tuan-tuan tahu, tak lama selepas itu, dia kan pergi damsyik bawa anak dia nama Hisham. Dia dapat pengkhabaran anak dia nama Hisham, aksiden meninggal dunia. Lagi. Kaki dipotong, anak meninggal. Jatuh ditimpa tangga. Adakah waktu itu dia akan, apa, kaki tak ada, anak-anak meninggal? Tak. Itu orang masalah jiwa, tak. Orang yang berdamping dengan Quran, dengan mulut-mulut dia pun terbawa-bawa ajaran Quran. Apa dia kata? Ya Allah, Engkau kurniakan pada aku 4 batang tulang, 2 kaki, 2 tangan. Engkau ambil 1, tinggal 3. Bukan engkau ambil 3, tinggal 1. Dah, engkau ambil 1 ya, ada lagi 3. Engkau kurniakan padaku ya Allah 5 anak. Engkau ambil seorang, ada lagi 4. Bukan ambil 4, tinggal seorang. Ya Allah, apa yang kau turunkan padaku ini tidaklah melainkan umat dulu pun dah kena dah. Ini bahasa orang yang berdamping dengan Quran. Muhasabah buat kita. Sebab itu orang kalau dia cinta dengan Quran, dia akan asyik, dia akan seronok, dia akan terbuai dengan keindahan Quran. Maknanya kalau tu imam panjang sikit baca pun dia steady ya, dia okey. Macam di pesantren pesantren di Kecamatan Karas, Jawa Timur kan. Depa punya tarawih mula jam 7 malam, habis pukul 3 pagi. Setiap malam 30 juzuk. 30 juzuk tiap-tiap malam. Mungkin kita kata, mereka ni tarawih 30 juzuk tiap-tiap malam tu pasal esok cuti kot. Esok cuti, esok maknanya ada cuti umum ke apa, malam ni relax-relax. Tak, tiap-tiap malam. Tak, hak semayang tu ni kot, geng-geng budak tahfiz kot. Muda-muda. Tak. Orang tua-tua tuan-tuan, orang lama-lama hak main, hak jalan macam lipas kena spray tu. Hak tu yang jadi makmum tu. 30 juzuk tiap-tiap malam. Boleh tuan-tuan? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ambulans tunggu depan. Allahu Akbar. Dahsyat tuan-tuan. Jauh jauh. Kita sangat jauh. Sebab itu tiap-tiap tahun dengar tazkirah ni, dia motivasi, dia bagi semangat pada kita. Maka begitulah juga dengan orang-orang soleh yang lain. Ada satu kisah, satu hari dekat satu kampung, dia kalau tak minat Quran, memang dia tak minat sungguh, tak boleh buat apa dah. Dia tak boleh buat apa. Macam kata Imam Al-Ghazali lah, orang kalau dia tak suka dengan Quran, dia akan menunggu-nunggu bila nak sadaqallahul azim. Dia tak minat Quran, tak upaya, tak boleh buat apa dah. Macam orang dengan bola lah, peminat bola lah. Tak kisahlah hak masuk gua ke, hak tidak akan berjalan seorang ke apa kan. Contohlah. Orang hak minat bola, enjoy the process. Enjoy the process. Dia seronok dengan proses tu. Passing. Bola tu kan, dia seronok tengok game. Kan? Corak permainan. Dia seronok tengok. Orang hak tak minat bola, kalau jaga hati member hak minat ni, dia duduk gak sekali tengok, dia tunggu apa? Bila nak gol. Betul tak? Bila nak gol. Passing kawan ni sikit nak sampai dah, tembak pergi sana pula. Bila nak gol? Sama macam ibadah. Orang kalau tak minat dengan ibadah, asyik menanti-nanti bila nak habis. Sama macam Ramadan. Orang kalau tak berapa jiwa dengan Ramadan, nampak sangat dia tak minat dengan Ramadan. Alamak. Itu lagu raya tu.
Pelik sungguh lagu raya lah ni, duk alamak. Syukurlah. Syawal, alamak tuan-tuan. Oh, minta maaf tuan-tuan. Tuan-tuan tak biasa dengar aku, ustaz pula dengar, minta maaf lah. Kan? Apa? Dia tak minat. Malah dia membilang hari. Ramadan ni bila nak habis? Baru malam 17 tu. Baru maknanya belah-belah lah. Ingatkan dah 23 dah. Rasa macam lama dah Ramadan ni. Maknanya raya pelambat lagi tu. Dia tak minat. Dia tak enjoy the process. Macam yang duduk di hadapan saya ni semua kita ahli syurga. Amin. Kita seronok dengan Ramadan. Kita suka dengan Ramadan. Kita enjoy dengan Ramadan. Malah bila habis Ramadan kita ternanti-nanti bila pula Ramadan tahun depan. Ada satu kampung dekat Tanah Harap dulu. Dalam macam inilah nak semayang jemaah. Cuma masa tu dah selesai semayang maghrib. Ketua kampung ni orang Arab lah, orang Arab. Ketua kampung baru sampai nak merasmi majlis. Jadi bila ketua kampung tu sampai, dia dipersilakan untuk bagi ucapan. Jadi tok ketua tu pun bagilah ucapan. Maghrib dah semayang dah. Dia tak join pun maghrib tu pasal dia main lambat. Isyak dia akan join lah. Dalam ucapan dia pesan siap-siap dah. Ni saat lagi semayang isyak. Dia bukanlah orang Kedah pun, saat lagi buat maksudnya dia ni lah subtitle lah bawah ni no, Kedah punya Kedah punya lorat kan. Dia kata saat lagi semayang isyak, imam jangan baca panjang no, jangan baca panjang kan. Nah, jangan baca panjang sangat no. Pasal Nabi pun Nabi baca pendek-pendek lah. Tambah-tambah pula bila dengar budak menangis belakang, Nabi ringkaskan bacaan. Betul tak? Betul tak imam? Imam tu okey, tu imam tu pun dan tok ketua ni siap pesan lagi kalau boleh. Kalau boleh lah. 2 ayat jadi ya. Bukan 2 surah. 2 ayat jadi ya. Rakaat pertama 1 ayat, rakaat kedua 1 ayat jadi ya. Cukup lah. Dia tak tahu 1 ayat tu pun kalau surah Al-Baqarah ayat hutang semuka. Kan? Tak apalah. Dia kata 1 ayat 1 rakaat jadi ya. Tu imam kata okey, tak apa. 1 ayat kan? Okey. Masa semayang isyak, saya masih ada masa lagi no, insya-Allah no. Okey. Masa semayang isyak tu, sebab tuan-tuan enjoy the process. Patut Pakat takut nak berhenti sekejap lagi lah. Masa semayang isyak, tu imam ni baca. Tu imam ni dia baca apa? Lepas dia baca surah Al-Fatihah, dia baca 1 ayat. Apa ayat dia baca? Ayat yang dia baca, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabil. Apa makna ayat tu? Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah patuh kepada ketua-ketua dan orang besar kami, lalu depa menyesatkan kami dari jalan yang benar. Allahu akbar. Rukuk. 1 ayat kan? 1 ayat. Tak cukup dengan itu, masuk rakaat kedua, lepas waladhdallin amin. Rabbana atihim dhi'faini minal azabi wal anhum la'nan kabira. Allahu akbar. Apa maksud? Pasal orang Arab. Faham ah? Apa maksud dia? Maksud dia ialah, wahai Tuhan kami, berilah azab sengsara 2 kali ganda dan laknatlah mereka ketua-ketua kami itu dengan laknat yang sebesar-besarnya. Surah Al-Ahzab ayat 67-68. Tu dia. Tuan-tuan rasa apa reaksi tu imam? Reaksi ketua kampung yang faham tadi tu? Habis mayang, masa duk makan nasi apa lah kot no? Harap makan nasi apa, makan ni lah, makan roti apa, makan aish apa kan. Dia kuit tu imam, dia kata sedap. Surah tadi sedap. Imam kata tak ada tuan minta 1 ayat saya buat. Tak apa. Elok. Lain kali buat macam tu pun elok. Baca 1 ayat jadi ringkas-ringkas, makmum kadang macam-macam urusan. Tapi kan, dia ada tapi tu syok. Tapi bacalah ayat lain. Tak salah baca ayat tu dia macam tajam sangat, boleh?
Boleh tahu tu? Boleh tahu tu? Tu dia tuan-tuan. Quran. Orang boleh terasa tahu, terasa hati. Allah tegur walaupun ayat tu bukan direct pada Tok Ketua tu. Tak. Mana-mana direct kena. Kalau masih tak insaf, kalau masih tak sedar, kalau masih tak ada kesedaran juga, memang tak tahulah apa nak jadi. Lailatul Qadar ada cirinya. Malam pun senyap, tiada anginnya. Haiwan tumbuhan bisu suaranya. Seakan berhenti semua geraknya. Sungguh beruntung mereka yang dapat kurnia berlipat-lipat. Kepada Allah mereka mendekat. Itulah buah amal yang berkat. Sebagai penutup bicara, Patik dengan penuh takzim menzahirkan setinggi-tinggi junjungan kasih sempena keberangkatan tuanku pada malam ini. Sembah beradat, bersalut taat, sekalian rakyat menjunjung adat. Ampun tuanku beribu ampun, sembah Patik mohon diampun. Negeri Kedah melimpah rezeki jasa tuanku Bejak Bistari. Semoga Allah panjangkan usia tuanku dalam memimpin kami semua hingga menuju redha ilahi. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi selesainya ceramah khas Nuzulul Quran